Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pengajian kita pada hari ini yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kuliah yang lalu kita telah belajar tentang kaedah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang faedah-faedah atau kepentingan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa lagi teori yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah membincangkan tentang bagaimana beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita berdoa dengannya, kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita, dan beramal dengan tuntutan tuntutan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan lihat sedikit beberapa kesalahan. Kalau dalam buku ni disebutkan kesalahan dan kesesatan dalam perbahasan al-asma al-husna. Jadi dalam kita menyebutkan tentang apakah cara yang benar untuk beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, elok juga kita kenal juga sebahagian kesilapan atau kesesatan yang berlaku dalam kalangan umat Islam apabila mereka berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma tajuk yang diberikan oleh penulis ni sedikit keraslah, sebab ada sebahagian isu tu adalah isu yang melibatkan perbezaan pendapat ulama fiqh. Yang ulama memang berbeza pendapat dalam isu tersebut, dan dia bukanlah isu yang melibatkan akidah, syirik dan semisalnya. Nanti insya-Allah kita akan lihat contoh perkara tersebut pada malam ni. Kita lihat apa yang disebutkan oleh penulis. Di antara hal yang penting untuk diperhatikan dan diketahui dalam perbahasan nama-nama Allah adalah bahawasanya kesalahan dalam memahami nama Allah bukanlah seperti kesalahan dalam perkara-perkara yang lain. Sebab kita sedang bercakap tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita sedang membincangkan satu perkara yang besar. Kita berkaitan dengan akidah kita, kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tersilap dalam isu ini, maka ia adalah kesilapan yang kritikal, sangat besar. Sebagaimana besarnya keagungan ilmu ini, betapa pentingnya ilmu ini, sampai kalau kita tersilap, ada kalanya kesilapan itu boleh membawa kepada terkeluar daripada Islam jika kita disengajakan, kita sengaja melakukan perkara tersebut. Jadi hal ini mewajibkan kepada setiap orang yang berakal untuk tidak berbicara tentangnya kecuali dengan ilmu, dan tidak membuat apa-apa pernyataan tentangnya kecuali dengan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila kita tahu betapa bahayanya tersilap dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tersilap dalam berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak bahawa kita mesti menjaga mulut kita, perkataan yang kita ucapkan berkaitan nama-nama Allah, yang mana kita jangan sesekali bercakap tanpa ilmu, jangan sesekali bercakap tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kecuali berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka disebut sini, sesiapa yang mendalami masalah ini, mendalami isu ini, iaitu berkaitan nama-nama Allah tanpa ilmu dan dalil, maka dia telah tersesat daripada jalan yang lurus. Ini kerana bagaimana mungkin seseorang dapat sampai kepada kefahaman yang benar dalam masalah akidah tanpa berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak sampai kepada kefahaman yang benar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, kalau cara kita tidak sama dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Jadi cara yang benar untuk kita faham tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan bagaimana berinteraksi dan beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang perkara tersebut. Jadi disebutkan di sini, ketika mana sebahagian orang mendalami nama-nama Allah tanpa dalil daripada Al-Quran dan hadis, maka mereka mendatangkan hal-hal yang aneh dan menyimpang dalam perbahasan ini. Seolah-olah mereka tidak mahu menghormati nama Allah dan tidak mengagungkannya. Jadi dalam perbahasan dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat apa yang kita pelajari sebelum ni, macam tak adalah benda-benda pelik pun. Macam mana nak belajar faham nama Allah semua, berdoa dengan bertawasul dengan nama Allah, tak ada benda pelik. Tapi bila masuk ke dalam masyarakat, ada pelbagai perkara yang insya-Allah malam ni antara perkara yang saya nak sentuh ialah yang popular dalam masyarakat, khadam Al-Quran. Khadam Al-Quran. Ada sebahagian masyarakat percaya bahawa pada setiap ayat tu ada khadam. Khadam ni pembantu. Bila kita ulang-ulang baca ayat tersebut, maka nanti pembantu tu datang. Orang tu akan bantu. Makhluk, bukan orang, makhluk tu akan bantu kita. Sebab dia percaya pada setiap kalamullah, pada setiap ayat Al-Quran ada khadamnya. Tu yang diajar. Ulang surah Al-Ikhlas berapa kali, berpuluh-puluh kali setiap hari ke, surah Al-Fatihah berapa kali. Secara zahirnya amalan tersebut tak salah pun. Siapa kata salah baca Quran banyak kali? Selagi mana dia tak sandar kat Nabi SAW kan, dia nak baca surah apa pun setiap hari, dia suka, tak ada masalah. Tapi diajarkan kepercayaan khadam Al-Quran. Contohnya kalau diamalkan baca surah ni sekian-sekian kali setiap hari, nanti khadam kepada ayat ni akan datang bantu kita. Cuma dalam buku Fiqh Al-Asma' Al-Husna ni dia tak bincang tentang khadam Quran, khadam ayat Quran. Dia bincang tentang kepercayaan sebahagian masyarakat bahawa setiap nama Allah ni ada khadam dia. Setiap nama Allah ni ada khadam dia. InsyaAllah kita akan lihat contoh dia pada hari ni. Okey, jadi disebutkan sini beberapa perkara. Kita lihat kat bawah tu. Di antara bentuk penyimpangan itu adalah sebuah makalah. Makalah ni macam tulisan lah, artikel ke apa, yang beredar kebelakangan ini di tengah-tengah orang awam. Penulis menyebutkan bahawa setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala memiliki khasiat yang mujarrab dalam menyembuhkan penyakit. Penyakit mata, obatnya adalah nama Allah yang itu. Penyakit telinga, obatnya yang ini. Maksudnya nama Allah yang itu dan ini. Penyakit tulang, obatnya adalah nama Allah yang sedemikian. Sakit kepala pula, obatnya adalah nama Allah yang sekian-sekian tu. Orang tersebut menentukan penyakit-penyakit tertentu bagi nama-nama tertentu pula. Persoalan di mana dia tahu? Nabi SAW tak pernah sebut. Kalau baca Ar-Rahman, ulang wirid Ar-Rahman, 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 Ya Rahman, Ya Rahman ke, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ke, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, maka hilang sakit kepala. Di sini akan timbul persoalan, boleh ke tidak macam tu? Jadi penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia tegas dalam isu ini. Dia tak boleh. Dia sebutkan sini, ini adalah kebatilan yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala turunkan padanya keterangan, dan tidak ada landasan yang menyokongnya. Tidak ada sebarang asas pada pendapat penulis ini. Bahkan tidak ada dalam zikir-zikir yang disyariatkan ataupun cara pengubatan Islami, kecuali tersusun daripada dua perkataan yang sempurna. Maksudnya tidak ada dalam zikir-zikir Nabi SAW ajar yang kita ulang-ulang Allah, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahman, ataupun Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ulang kali. Dan tidak pernah ada zikir dengan cara mengulang-ulang menyebutkan satu persatu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tengah komen satu kisah macam mana ada seorang penulis yang kata, yang suruh ulang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana kepercayaan bahawa setiap nama Allah ni ada berkaitan dengan penyakit tertentu. Jadi kalau kita katakan benda ni memang disuruh disyariatkan, maka tak benarlah, memang tidak. Tapi timbul persoalan tentang isu tajribah. Tajribah ni kita boleh katakan pengalaman. Pengalaman ataupun testimoni lah. Sebab kalau kita lihat buku-buku berkaitan ruqyah yang ditulis oleh para ulama, bukan yang bomoh-bomoh merepek ni. Misalnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama daripada Mesir.
Dia ruqyah, dia tukang ruqyah, tukang jampi. Kalau kita lihat, dia juga ada menyusun, contohnya untuk orang sakit ini baca surah ini. Lebih kurang dia macam ni. Maksudnya orang ni dikata kalau kita sebut nama Allah ni, insya-Allah akan hilanglah sakit kepala misalnya. Sama je macam yang Syekh Wahid Abdul Salam Bali disusun. Untuk sakit ni baca doa ni, dan begitu-begitulah untuk masalah gangguan jin ni baca doa ni. Jadi memang ada sebahagian orang dia tegas dalam isu ni, dia kata tak boleh. Selagi mana tak ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan nama Allah ini atau ayat ini berkaitan dengan penyakit ini, tak boleh kita menentukan perkara tersebut. Sebab seolah-olah kita mereka-reka fadilatkan, mereka-reka kelebihan sesuatu ayat atau sesuatu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mana kita tahu tu fadilat dia, mana kita tahu itu kelebihan dia. Tetapi wallahu alam, sebahagian ulama misalnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, mereka longgar sedikit dalam perkara ini kerana mereka menerima tajribah bukan sebagai hukum. Bukan sebagai hukum. Tetapi itu adalah pengalaman pengamalnya, pengalaman orang tersebut. Bila dia baca ayat tersebut, maka hilang penyakit itu. Jadi wallahu alam, dalam isu ini saya tidak berapa setuju dengan ketegasan penulis ini. Bukan salah, tetapi maksudnya saya lihat disempitkan perkara tersebut. Sedangkan kalau kita baca tentang isu hukum hakam jampi ruqyah, Nabi SAW pernah cakap tentang ruqyah. Lepas tu para sahabat tanya tentang ruqyah yang mereka amalkan di zaman jahiliyah. Maka mereka bentangkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata tidak ada masalah dengan jampi selagi mana tidak ada mengandungi syirik. Itu ruqyah yang mereka amalkan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sudah pastilah bukan dengan ayat Al-Quran. Pasti bukan dengan ayat Al-Quran. Dan pasti juga bukan dengan Al-Asma' Al-Husna, nama-nama Allah. Sebab nama-nama Allah Nabi SAW yang ajar. Tapi mereka kata ni ruqyah yang mereka praktis zaman jahiliah. Mungkin mereka baca doa tertentu, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu praktis di zaman jahiliah. Mereka baca bacaan tertentu yang tidak mengandungi permintaan yang syirik, minta ke Allah SWT dengan doa tertentu. Jadi Nabi SAW terima perkara tersebut. Begitu juga Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia juga kadang-kadang ada memberikan tips. Orang kata tips ni bukan apa tu sunnah lah, bukan sunnah, tapi tips pengalaman. Contoh kalau haiwan berlari laju sangat, nak bagi dia berhenti, baca ayat ni, baca ayat Quran. Bukan minta dekat benda-benda apa-apa pelik, baca ayat Quran ni. Ibn Qayyim dan sebagainya ada. Contoh kalau luka tak berhenti mengalir ke apa, ada mereka bagi berdasarkan pengalaman mereka. Bila baca ayat tersebut, minta kepada Allah SWT dengan baca ayat tersebut, maka penyakit atau luka kecederaan tu sembuh, atau luka tu berhenti. Jadi sama juga dalam isu ni. Jadi mungkin ada pengamal perubatan, dia berdasarkan pengalaman dia. Dia disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, maka dia kata bila dia amal benda tu sembuh dan semisalnya. Atau disebut Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan. Dia ulang-ulang banyak kali. Cuma jadi pada sudut itu saya melihat bahawa tak ada masalah perkara tu. Sebab ruqyah jampi dia benda yang sangat luas. Selagi mana tidak ada syirik, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW yang cakap macam tu kepada para sahabat yang bentangkan ruqyah yang mereka amal di zaman jahiliah. Cuma timbul persoalan, adakah disyariatkan untuk kita mengulang-ulang nama Allah Subhanahu Wa Taala macam tadi, Ya Latif, Ya Latif? Sebab Syekh disebut di sini tidak pernah ada zikir dengan cara mengulang-ulang penyebutan satu persatu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sama ada orang tu setiap hari dia akan ulang baca, contoh macam nasyid yang Asmaul Husna tu kan, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, dia ulang benda tu setiap pagi, contoh Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar sampai habis. Dia duk baca ulang setiap pagi benda tu. Sebab tak pernah Nabi SAW ajar zikir yang macam tu. Tak pernah Nabi, orang panggil zikir mufrad. Zikir mufrad ni kita sebut nama Allah je. Kita bukan sebut
disebab ayat yang lengkap. Kalau dalam bahasa Arab dia ada apa tu, mubtada khabar. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita ada apa? Subjek predikat. Kalau kita sekadar sebut Allah, dia bukan ayat lengkap. Yang ni yang kalau dalam bahasa Arab kita sebut jumlah mufidah. Ayat yang memberi faedah, ayat yang berfaedah. Tu yang dulu jadi isu lah bila ada seorang ilmuwan, Dr. Rozaimi, dia sebut tentang bila zikir Allah, dia tak setujulah zikir Allah ni. Dia kata sebab tu ayat yang tidak memberi faedah. Itu sebenarnya terjemahan daripada bahasa Arab, jumlah mufidah. Ayat tak lengkap lah maksudnya. Jadi sebab tu sebahagian ulama' tak setuju zikir macam tu. Sebab kalau tengok zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, semua ayat yang lengkap. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang ajar Ar-Rahman, 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 tak ada. Jadi timbul persoalan boleh atau tidak kita berzikir macam tu. Pertama kita kena clear memang Nabi SAW tak ajar macam tu. Jadi kalau kita buka Al-Azkar ke Hisnul Muslim ke, memang tak ada Nabi SAW ajar zikir mufrad. Sama ada ulang-ulang perkataan satu nama Allah, ataupun kita dah ulang banyak nama Allah, macam Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus. Contoh kita pergi baca nasyid Asmaul Husna tu. Jadi kita nak lihat apa pula dalil pensyariatan. Masih sebahagian orang menyatakan tak, benda tu disyariatkan. Pertama mereka kata suruhan berzikir ni umum. Suruhan berzikir ni umum. Jadi tak ada masalah lah. Kita nak guna nama Allah macam mana pun, kita sebut nama Allah pun termasuklah berzikir. Sebab bila kita sebut Ar-Rahman, mestilah kita tengah ingat Allah. Walaupun ayat tu dari segi struktur ayat tak lengkap lah, tapi kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada hadis sahih dalam Sahih Muslim. Tak dalam buku ni lah, ni saya hurai detail sikit isu ni. Daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la taqumus saah, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta la yuqala fil ard, sehinggalah tidak disebut di muka bumi ini Allah, Allah. Kata Nabi SAW, tak akan berlaku hari kiamat sampailah dekat muka bumi ni tak ada seorang pun yang sebut Allah, Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu dalil mereka menyatakan benda tu disyariatkan untuk kita sebut zikir mufrad tu, Allah, Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ataupun kalau dalam popular masyarakat kita Ya Latif, Ya Latif. Benda, maksud kita hanya sebut nama Allah saja. Dan hadis ni datang juga dengan beberapa jalur lain. Dalam Musnad Ahmad pun sebut la yuqal fil ar Allah, Allah. Jadi ada kebanyakan riwayat untuk hadis ini, dia datang dengan perkataan la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tak disebutkan di muka bumi ini, kiamat akan berlaku sehinggalah kat muka bumi ini tak ada orang yang sebut Allah, Allah. Kemudian mereka yang tak bersetuju dengan penggunaan hadis ini, mereka menyatakan bahawa penggunaan dengan hadis ni tak tepat. Hadis ni memang sahih, tetapi dalam riwayat Ahmad, hadis yang sama daripada Anas juga, hadis yang sahih, dua-dua sahih. Kebanyakan riwayat saya katakan tadi berbunyi la yuqala fil ard Allah, Allah. Tak disebutkan di muka bumi ni Allah, Allah. Maksudnya tak ada orang sebut Allah, Allah. Tetapi dalam riwayat Ahmad daripada Anas juga, semua jalur yang lain disebutkan la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah tidak ada di muka bumi ini yang orang yang menyebutkan la ilaha illallah. Jadi para ulama yang menyatakan tak disyariatkan zikir berulang-ulang Allah, 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 menyatakan bahawa perkataan Allah tu satu pernyataan yang umum dan ditafsirkan, diperincikan dalam riwayat lain yang dimaksudkan dengan zikir Allah, Allah tu ialah menyebut la ilaha illallah. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati untuk menyatakan satu amalan tu tak ada dalil. Bolehkah kita kata amalan zikir Allah, Allah, Allah tu tak ada dalil? Kalau saya tak setuju perkataan tu. Bukan tak ada dalil, ada dalil. Tadi cuma isunya kefahaman kita kepada dalil tersebut.
Jadi memang ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Sebab itu saya katakan pada awalnya, bukan semua perkara kesalahan atau kesesatan yang disebutkan oleh penulis dalam bab ni kita boleh terjemahkan sebagai kesesatan. Saya tak setujulah. Mungkin penulis dia cenderung pendapat yang melarang zikir dengan Allah tersebut, zikir mufrad yang kita panggil, tak ada masalah. Itu pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan bahkan saya pun memang tak amal zikir Allah. Sebab saya kata kita banyak zikir Nabi SAW ajar dalam Hisnul Muslim. Memang Nabi tak ajar pun sebut Allah macam tu. Jadi kita amal apa yang Nabi SAW memang ajar. Tetapi untuk kita menyatakan pengamalan zikir Allah ni perbuatan yang sia-sia, tak ada berfaedah, perbuatan yang apatah lagi perbuatan yang Allah murkai dan semisalnya, saya rasa perkataan tu tak berapa tepat lah. Saya lihat perkara ni dalam lingkungan khilaf, perbezaan pendapat yang perlu diraikan. Kita pegang apa yang kita pegang dan orang lain pegang apa yang mereka pegang. Bukan isu tak ada dalil. Bukan isu tak ada dalil. Ada dalil. Cuma kefahaman kepada dalil itu yang berbeza. Jadi dalam hadis ni ada berbeza lafaz lah. Jadi mereka yang kata tak boleh berpegang dengan lafaz menyatakan la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Dan ada lagi beberapa riwayat juga yang menyebutkan tidak disebutkan di muka bumi ini la ilaha illallah, sebagaimana riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan lain-lain. Kemudian apa lagi hujah yang melarang? Mereka katakan bahawa menyebutkan Allah tu kan hukumnya sunat. Jadi macam mana dijadikan bahawa perkara sunat itu sebagai satu orang kata parameter, bahawa selagi mana orang amal perkara sunat tu sebut Allah maka kiamat takkan berlaku. Jadi mereka kata bahawa hadis ni sebenarnya bukan nak sebut benda tu, bukan nak cerita pasal diulang sebut Allah tu. Hadis ni nak sebut tentang apa yang berlaku pada hari kiamat nanti, bahawa kiamat berlaku dalam keadaan tidak ada orang beriman. Tidak ada orang beriman. Bukannya hadis ni menerangkan tentang kaifiat berzikir, macam mana kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang kedua, hujah lagi, mereka menyatakan bahawa macam kita sebutkan tadi, bahawa menyebut Allah itu dia satu perkataan nama yang kita ulang-ulang. Jadi ia satu ayat yang tak lengkap. Apa pujian yang kita bagi ke Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hanya sebut Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bila kita hanya sekadar sebut Allah, apa benda yang kita puji? Apa benda kita puji Allah ke? Tak ada. Kita hanya sekadar sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hujah mereka yang melarang perkara tersebut. Kemudian hujah yang seterusnya, mereka menyatakan bahawa para sahabat, tabi'in, generasi salafus salih tidak beramal macam tu. Mereka tak beramal dengan mengulang-ulang nama-nama Allah, zikir mufrad kita sebutkan tadi, macam yang popular dalam masyarakat kita sekali. Jadi adalah beberapa hujah lagi yang dikemukakan oleh mereka. Cuma kesimpulan yang saya nak sebutkan di sini, bahawa perkara ni adalah perkara yang khilaf di kalangan para ulama, yang mana dia bukanlah perkara yang kita perlu berkeras dengannya. Kalau saya ajar orang tentang zikir, memang saya tak ajarlah zikir mufrad ni ulang Allah, tak ada. Cuma kalau ada orang nak beramal, tidaklah kita melarang perkara tersebut. Dia bukanlah perkara yang tidak ada asal langsung dalam agama. Sebab ada hadis tadi kan, la yuqalu fil ard Allah. Jadi apa lagi pendapat ulama yang berkaitan ni? Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dia kata hadis ni bukanlah yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah melafazkan kalimah tu. Sebaliknya, hadis ni nak bagi tahu waktu hari kiamat tu berlaku, manusia semua waktu tu memang tak ingat Allah langsung. Tak ingat Allah langsung. Hadis ni tengah cerita keadaan manusia pada hari kiamat, yang mana orang-orang beriman akan dah dimatikan sebelum berlakunya hari kiamat. Jadi yang tinggal ke atas muka bumi pada hari tersebut
ialah orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa lagi lah perkara yang mereka sebutkan tentang hadis ni. Jadi macam kita sebutkan, yang paling afdal ialah kita berzikir dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi bila macam tu, kalau ada orang dia kata saya amalkan ucap Ya Rahman, Ya Rahman, jadi bila saya ucap ni hilang sakit kepala dia, tak payahlah kita ingkar perbuatan dia tu. Kalau paling kurang pun kita kata, apa kata kau baca doa yang Nabi SAW ajar. Jadi kita kena tengok, ada benda yang kita kena bertegas, berkeras, ada benda yang kita kena relax. Kadang-kadang kita bergaduh dengan masyarakat untuk benda yang tak apa-apa. Saya kata benda yang tak perlu pun bergaduh. Macam isu-isu ni, kita bagi alternatif yang terbaik. Dia dah sebut, dia kata aku selalu sebut nama Allah ni ulang-ulang, hilang sakit kepala aku. Bila aku runsing, aku baca hilang sakit dada ke apa dan semisalnya. Kita kata Alhamdulillah, bagus. Lepas tu kita bagi dah, okey, ada doa yang Nabi SAW ajar. Bagus ya, tadi kau dah ingat Allah ni, kalau kau amal doa ni lagu bagus. Sebab semua orang akan setuju bahawa doa yang Nabi SAW ajar, zikir Nabi SAW ajar yang paling terbaik. Jadi perbahasan saya tadi tentang isu zikir mufrad tu hanyalah kata pada peringkat ia dibenarkan, bukanlah bermaksud ia lebih afdal daripada zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan. Kita kena bezakan dibenarkan dengan yang paling afdal. Yang paling afdal mesti yang Nabi SAW ajar. Jadi kalau ada orang kata ya betul tu Nabi ajar, tapi yang ni lagi hebat, itu masalah. Bila dia cakap macam tu masalah. Mana boleh dia kata benda yang dibuat berdasarkan orang kata testimoni ataupun pengalaman lebih baik daripada apa yang memang Nabi SAW ajar. Itu sudah pasti salah sama sekali. Kemudian pengarang ni menyebutkan, penulis yang menyebabkan tadi tentang kelebihan nama Allah itu ini telah melakukan dua bentuk kejahatan dengan perbuatannya itu. Pertama, dia menyeret manusia ke dalam perbuatan bid'ah yang tidak pernah disyariatkan. Kedua, ia memalingkan manusia daripada zikir-zikir yang disyariatkan dan cara pengobatan Islami yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama, penulis berpendapat perbuatan tu bid'ah lah. Perbuatan tu bid'ah, sebab tu dia larang. Yang kedua, bila kita sibuk dengan zikir-zikir yang tak diajar oleh Nabi SAW, maka secara tak langsung kita akan tinggalkan zikir Nabi. Itu pastilah. Setiap pagi kita dah ulang macam contoh, ada orang mungkin dia nak baca setiap pagi 99 nama Allah tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin. Masa yang digunakan tu sepatutnya dia boleh guna untuk baca zikir pagi petang yang Nabi SAW ajar. Sebab bila kita buat satu benda yang bukan sunnah, maka kita secara tak langsung kita akan tinggalkan satu sunnah. Sebab kita dah guna masa kita untuk buat benda tu. Jadi lagi elok kalau kita buat benda yang confirm betul, yang semua ulama' terima benda tu betul. Macam tadi zikir mufrad, ada ulama' kata boleh, ada ulama' kata bid'ah. Tapi zikir yang Nabi SAW ajar, tak ada seorang pun kata tak boleh amal. Kita kalau masuk dewan exam nak jawab peperiksaan, kita nak jawab, ada jawapan A, B. Contoh aneka pilihan kan, ada jawapan A, B, C dan D kita confirm salah. Yang A ni kita yakin jawapan ni memang betul. Lepas tu B ni rasa macam betul, tapi rasa macam salah, tak pasti. Kita nak pilih yang A ke B? Mesti yang A kan, yang confirm betul. Bila dalam bab dunia, kita akan pilih yang confirm betul, zikir yang confirm betul yang diajar oleh Nabi SAW, tak ada siapa petikai, sepatutnya kita amal yang tu lah. Jadi kita fokuskan hidup kita ni beramal dengan benda yang pasti betul, yang diajar oleh Nabi SAW. Okey, jadi yang pertama ni berkaitan dengan zikir mufrad. Jadi lebih elok kita amalkan zikir Nabi SAW ajar. Yang seterusnya, di antara kesalahan yang terjadi dalam hal ini adalah sebahagian orang menjadikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jimat. Jimat ni bahasa Indonesia maksudnya tangkal.
dan jampi yang digantung di kereta, rumah-rumah untuk penjagaan dan perlindungan. Jadi isu dia berkaitan boleh ke guna nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tangkal. Kalau kita tanya masyarakat kita sebahagiannya, kenapa gantung ayat kursi ni? Mungkin ada yang kata, saya gantung saja mudah untuk baca, saya tak hafal. Jadi bila ada ni senang baca. Okey lah, tak ada masalah lah. Tapi macam mana kalau ada yang kata dia gantung ayat Quran sebab dia percaya bila gantung ayat Quran dalam rumah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungilah mereka. Maksudnya dia ada untuk perlindungan. Dia percaya macam tu. Jadi kita lihat dahulu dalil-dalil berkaitan tangkal yang secara umum, yang belum spesifik berkaitan tangkal-tangkal Al-Quran atau nama Allah. Dalam Sunan Abi Dawud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innar ruqa, sesungguhnya jampi, wat tamaim, dan tangkal, wat tiwalah, dan sihir. Tiwalah ni sihir pengasih yang biasa pasangan suami isteri lakukan, ataupun orang yang dengan orang yang dia suka, dia nak, macam masyarakat kita, minyak pengasih lah. Jadi kata Nabi SAW, jampi, tangkal dan sihir pengasih adalah syirik. Jadi hadis ini umum. Hadis ini umum. Jadi para ulama yang melarang tangkal secara total, keseluruhan, menyatakan bahawa keumuman hadis ini tidak mengecualikan apa-apa jenis tangkal yang lain pun. Hatta kalau daripada ayat Al-Quran, contoh kita tulis ayat Quran dekat kain, lepas tu gantung kat leher baby, bagi mereka benda tu tetap syirik, sebab dalil larangan tangkal umum. Dia berbeza dengan jampi. Jampi sebab hadis sahih tadi yang saya sebutkan, yang mana Nabi SAW bagi tahu jampi selagi mana tidak ada syirik dibenarkan, tak ada masalah. Yang mana Nabi SAW minta para sahabat bentangkan jampi-jampi yang mereka amalkan di zaman jahiliah. Jadi Nabi SAW benarkan. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, untuk jampi-jampi dia ada beberapa syarat. Pertama, dia mestilah dengan sama ada nama-nama Allah atau kalamullah ayat Quran. Kalau bukan dengan nama Allah ayat Quran, kalamullah ataupun nama-nama sifat Allah, hendaklah dengan bahasa yang difahami. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita pergi jumpa perawat, dia kata dia jampi. Okey, jampi apa? Dia kata, dia lah jampi ayat Quran, tapi kita tak dengar apa dia baca apa. Jadi syarat yang kedua tu mesti difahami. Kalau bukan ayat Quran, mesti difahami. Jadi syarat pertama tu, macam mana kita nak tahu dia baca ayat Quran ke, doa Nabi baca ke, atau nama-nama Allah ke? Kalau dia baca perlahan, kan kadang orang jampi dia baca perlahan kan, kita dengar bunyi macam bunyi angin je. Jadi sepatutnya kita minta kat orang yang jampi tu, bacalah kuat, aku nak tahu kau baca apa sebenarnya, supaya barulah kita confident dia baca Al-Quran ke, dia pergi puja jin ke apa ke. Jadi kena tahu, pastikan yang dibaca itu ayat Al-Quran, ataupun dia doa pada Allah, ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau bukan semua tu, hendaklah jampi itu dibaca dalam bahasa yang difahami. Sebab kalau bahasa yang dibaca tu tak faham, macam mana kita nak tahu jampi tu syirik ke tidak? Contoh kita pergi berubat, kita tanya, ni zikir kau jampi ni ayat Quran ke? Bukan. Jadi apa dia kata, tak ada apa-apa, jangan risau, tak syirik. Dia pun jampi, dia baca bahasa Siam, satu patah harap kita tak faham apa dia baca ni. Syarat Ibn Hajar sebutkan, kena faham apa yang dibaca. Untuk apa? Semua tu untuk mengelakkan daripada terjebak dalam jampi yang syirik. Sebab Nabi SAW benarkan jampi dengan syarat isi kandungan ucapan jampi tersebut tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berkeyakinan bahawa yang memberi bekas ataupun yang contoh menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keyakinan ni perlu ada dalam semua keadaan. Kita pergi jumpa doktor ke, apa-apa saja, keyakinan kita yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berlaku dengan kehendak Allah, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi para ulama menyatakan untuk jampi memang ada pengecualian daripada Nabi SAW, tetapi tangkal umum. Tidak ada sebarang dalil daripada Nabi SAW yang mengecualikan tangkal sama ada dengan ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sebahagian besar para ulama melarang perbuatan tangkal walaupun dengan ayat Al-Quran. Misalnya dalam kepercayaan masyarakat, kenapa letak surah Yasin? Kalau baca lain lah, letak surah Yasin lah untuk contoh kalau ada orang sakit ke, ni adalah benda-benda berlaku dalam masyarakat kita, betul-betul letak surah Yasin supaya jin ke syaitan tak masuk dalam bilik ke apa. Itu tangkal lah maksudnya. Jadi pada pendapat ulama ini bahawa perbuatan itu termasuk tangkal dan dilarang, sebab Nabi SAW tak pernah bagi sebarang pengecualian. Kita lihatlah hadis lain berkaitan tangkal lagi daripada Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia kata bahawa beliau pernah bersama Nabi SAW dalam permusafiran. Lalu Nabi SAW hantar utusan untuk pastikan tak ada sebarang kalung kat leher unta, melainkan dia mesti kena potong. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Kenapa Nabi SAW suruh potong kalung? Kalung ni benda macam lah rantai lah kan kat unta tu. Sebab Imam Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, kerana ia dipakai untuk mengelakkan penyakit ain kepada unta. Kan ain ni ada penyakit ain, untuk manusia pun ada penyakit ain, unta pun ada. Jadi zaman dulu percaya gantung kat tangkal tu kat unta, nanti dia tak kena penyakit tu. Dan Nabi SAW pastikan setiap unta kena dipotong tangkal dia, cabut, tak boleh dibiarkan. Kita azan dulu. لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وأصحابه محمد الذي رضيت بالله ربا بإسلام دين محمد صل على محمد وعلى آله. Okay, kita sambung berkaitan tangkal. Hadis lain, kesemua hadis yang melarang penggunaan tangkal adalah hadis yang umum. Kita lihat beberapa hadis lagi. Tadi kita dah sebut satu hadis. Hadis yang lain dari riwayat At-Tirmizi, yang mana ada seorang sahabat Isa bin Abdul Rahman, dia kata, aku pernah menemui Abdullah bin Uqaim
Dan dia waktu tu sakit. Jadi dia pun tanyakan Abdullah bin Ukaim, ala tu'alliku syai'a, kau tak nak gantung sesuatu ke? Sebagai tangkal lah untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kata Abdullah, sahabat dia tadi, dia kata, al-mautu aqrabu min zalik. Mati lagi dekat daripada benda tu. Ataupun nak terjemah, mati lagi baik daripada gantung tangkal tu. Nabi SAW sebut, dia kata Nabi SAW sebut, man ta'allaqa syai'a, sesiapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya menggantung sesuatu untuk perlindungan sebagai tangkal, wukila ilaih, akan diwakilkan kepada perkara tersebut. Maksudnya seolah-olah bila kita gantung sesuatu untuk perlindungan, Allah biarkan kita dengan benda tu. Dah kita minta perlindungan dengan benda tu, benda yang Allah tak syariatkan, biar benda tu lindungikan kita. Kalau boleh lah, kalau benda tu boleh lindungi kita. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi. Cuma ada perbahasan sikit sama ada hadis ni hasan atau dhaif. Dan daripada tabi'in, Sa'id bin Jubair dia kata, man qata'a tamimatan, sesiapa yang memotong tangkal an insanin, daripada seorang insan, kana ka'idli raqabatin, seolah-olah dia membebaskan seorang hamba. Ibrahim An-Nakhai berkata, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha, dia kata mereka para sahabat Nabi membenci kesemua tangkal at-tamaim kullaha, kesemuanya, minal Quran wa ghairil Quran, sama ada daripada Al-Quran ataupun bukan Quran. Jadi kata Ibrahim An-Nakhai, para sahabat tak suka langsung tangkal, hatta walaupun diperbuat daripada Al-Quran, kertas tu, kain tu ditulis dengan ayat Al-Quran. Jadi inilah dalil para ulama yang menyatakan haramnya tangkal secara total. Tapi ada tak pendapat yang sebaliknya? Ada sebahagian ulama memberikan kelonggaran untuk menggunakan tangkal yang diperbuat daripada Al-Quran ataupun doa-doa ataupun nama-nama Allah. Maksudnya perkataan yang ditulis tu tidak mengandungi kesyirikan. Dia sama ada doa, nama Allah ataupun ayat Al-Quran. Dia riwayat Imam At-Tirmizi daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seorang rasa takut, hendaklah dia baca a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Baca doa ni, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya, hukumannya, kejahatan hamba-hambanya, daripada bisikan syaitan dan daripada hadirnya syaitan kepadaku. Kemudian Nabi SAW sebut, fa innaha lan tadurrah, dan sungguhnya semua tu tidak akan dapat mudaratkan bila dia baca doa tu. Okey, Nabi sampai situ saja. Tapi jadi penghujahan mereka yang membenarkan dengan tangkal dengan ayat Al-Quran, mereka berhujah dengan perbuatan sahabat. Jadi Abdullah bin Amru disebutkan sini, qala wa kana Abdullah bin Amru yulaqqinuha man balagha min waladih. Abdullah bin Amru mengajarkan bacaan yang Nabi SAW ajar tu kepada anak-anak dia yang dah besar, yang dah akil balik, yang dah besar. Wa man lam yablughu minhum, adapun anak-anak Abdullah bin Amru yang belum balik lagi, katabaha fi sakkin, dia akan tulis di atas kertas yang kecil, summa allaqaha fi unuqi, dia tulis doa tadi di atas kertas yang kecil, kemudian digantungkan di leher anak tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan gharib. Jadi itu riwayat dia. Jadi sebab itu sebahagian ulama memberikan kelonggaran menggunakan tangkal-tangkal yang daripada ayat Al-Quran atau nama Allah berdasarkan dalil perbuatan Abdullah bin Amr tadi. Perbuatan sahabat, bukan Nabi SAW ajar. Perbuatan sahabat. Kita kena bezakan perbuatan sahabat dengan Nabi SAW yang kata boleh. Kena bezakan tu. Jadi hadis ni hadis hasan gharib, Imam At-Tirmizi kata. Kata Al-Albani rahimahullah, hadis ni hasan, betul, sanad dia hasan. Cuma bahagian hujung tu yang mana Abdullah bin Amr ajar
ajar anak dia yang dah besar dan gantung kat leher tu, kata Al-Albani, tambahan ziyadah tu dhaif. Sebab hadis ni sanad dia sebenarnya dhaif. Cuma doa tu ada diajar dalam riwayat-riwayat lain. Jadi doa tu betul lah. Cuma tambahan kisah Abdullah bin Amr gantung dekat leher anak tu dhaif di sisi sebahagian ulama hadis. Dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan semisalnya. Jadi dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi oleh Al-Mubarakfuri, dia sebutkan di sini, Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi menyebutkan, hadza huwa sanad fi ma yu'allaqu fi a'naqis sibyan min at-ta'wizat wa fihi kalam. Dia kata inilah riwayat yang berkaitan tentang menggantungkan sesuatu pada leher bayi daripada doa-doa perlindungan, dan wa fihi kalam, ada perbincangan ulama tentang hal ni. Wa amma ta'liqul hirs wat tama'im mimma kana min rusumil jahiliyah. Adapun menggantungkan hirs ni pun lebih kurang macam tangkal, wat tama'im, daripada yang berisi tulisan-tulisan jahiliyah, faharamun bila khilaf, maka ia haram tanpa khilaf lagi. Jadi tangkal yang berisi perkataan-perkataan sama ada syirik ataupun perkataan-perkataan yang tak difahami maksud dia, maka haram. Tu dalam masyarakat kita ada. Dalam masyarakat kita popular apa ni? Rajah Nabi Sulaiman. Pernah dengar Rajah Nabi Sulaiman? Kadang ada macam bentuk segitiga tu, adalah dia tulis, kadang huruf-huruf semata-mata. Dalam kotak-kotak tu ada huruf tu. Benda tu tak dibenarkan. Benda tu confirm tak dibenarkan. Yang jadi khilaf ulama ni hanya macam isu contoh gantung ayat kursi, itu khilaf ulama. Itu pun sebahagian besar haramkan. Sebab riwayat yang membenarkan ni, riwayat sahabat yang membenarkan ni, riwayat tu dhaif, tak berapa kuat. Kedua, riwayat-riwayat yang mengharamkan tangkal secara umum sahih. Jadi lebih baik lebih selamat untuk tak digantung sebarang tangkal, walaupun dengan ayat Al-Quran, walaupun dengan doa-doa yang Nabi SAW ajar sekalipun. Untuk anak kita, kita bacalah doa untuk dia. Buat apa kita buat satu perkara yang sebahagian ulama kata syirik, sebahagian ulama kata tak syirik. Jadi jangan buat perkara tersebut, sebab riwayat tu pun masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Cuma kenapa saya sebutkan juga supaya kita faham kenapa ada orang dia pakai macam tu, dia pegang pendapat tersebut, sebab ada ulama berpendapat sedemikian dengan dalil perbuatan sahabat tadi. Jadi tuan-tuan, yang last kita nak sebut kesalahan yang ini berkaitan tangkal, tadi kita dah habis bincangkan. Lepas tu disebutkan di sini kesalahan lain ialah sebagai orang menjadikan nama Allah sebagai hiasan dinding kaligrafi, yang mana tujuannya orang akan terpesona dengan keindahan tulisan dan warna-warninya. Masa orang syok tengok bukan sebab tadabbur ayat yang ditulis tu, tapi sebab cantiknya tulisan ni. Kadang-kadang ditulis dengan tulisan yang orang tak dapat baca, kan, kadang-kadang kan. Yelah, memang seni khat tu orang yang mahir dalam seni dia faham lah. Tapi bagi masyarakat, oh dia tengok khat ni cantik, tapi suruh dia baca, apa benda ni lah, tak tahu ayat apa. Memang ayat Quran, tapi tak tahu sebab cara tulisan dia. Jadi dia kurang berfaedah lah. Walaupun mungkin tak berdosa, tapi orang tak dapat baca. Contoh kalau kita gantung ayat kursi, orang yang ayat kursi boleh baca, budak-budak yang tak hafal boleh baca ayat tersebut, adalah juga sedikit faedah. Tapi kita gantung ayat Quran yang penuh dengan seni kaligrafi, dengan khat yang kadang-kadang orang tak boleh baca. Kita yang gantung pun tak erti nak baca, tak tahu ayat apa, walaupun betul ayat Quran. Jadi Syekh penulis kitab ni kritik perbuatan tersebut. Kesalahan seterusnya disebut tentang mengulang-ulang nama Allah yang kita dah sebutkan tadi. Kita nak masuk yang terakhir sebelum kita tamatkan kuliah malam ni, pada muka surat 108. Selain itu, hal yang lebih ekstrim lagi dalam masalah ini adalah keyakinan sebahagian orang bahawa setiap nama Allah memiliki keistimewaan dan rahsia.
Dan bahawasanya setiap nama Allah memiliki khadim. Khadim ni pembantu. Khadim yang orang kata mungkin rijalul ghaib, makhluk yang tak dapat dilihat, yang akan membantu orang yang sentiasa mengulang-ulang nama tersebut. Sebahagian orang yang mengikut jalan ini akan meyakini bahawa mereka dapat menyingkapi hal-hal ghaib yang tersembunyi bagi makhluk-makhluk yang lain. Sementara sebahagian lagi meyakini bahawa nama Allah yang agung dapat membuka hal yang tertutup. Dia dapat nampak benda-benda, orang kata kasyaf lah, benda-benda yang manusia lain tak dapat. Mendatangkan karamah dan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Ini khurafat yang teruk betul. Dalam masyarakat kita, wallah alam, saya tak tahu ada ke praktis khadam nama Allah, tapi ada khadam ayat. Saya nak petik satu tulisan Dr. Amran Kasimin, kalau ingat lah, dulu kat utusan dia ada satu ruangan dengan Dr. Amran Kasimin ni, dia ni ruqyah lah, peruqyah. Dia ada tulis berkaitan khadam ayat. Dia kata kat sini, istilah khadam ayat ni popular di kalangan mereka yang terlibat dalam rawatan tradisional atau amalan kebatinan Melayu. Istilah khadam ayat ni dirujuk kepada amalan berguru atau menuntut ilmu dengan membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran yang disertai dengan kaedah-kaedah tertentu, bukan sekadar baca, yang mana akhirnya orang berkenaan akan didatangi satu makhluk yang dipanggil sebagai khadam ayat. Persoalannya, siapa makhluk tu? Kita duk zikir nak ingat Allah, nak tenang, tapi ada orang dia zikir untuk nanti datang satu makhluk. Tu yang ada istilah rijalul ghaib. Rijalul ghaib ni kalau terjemah dia macam orang-orang yang ghaib. Ni kalau geng-geng sufi dia suka benda-benda pelik-pelik macam ni lah. Amalan ni juga ada kalanya boleh dituntut tanpa melibatkan ayat Quran, tapi akhirnya dia akan berakhir, semua dia akan berakhir dengan kehadiran makhluk yang dipanggil khadam ayat. Dr. Amran Qasim ni pun sebut, sampai sekarang khadam ayat ni siapa sebenarnya masih misteri. Sebab mana Nabi SAW pernah cerita kita benda-benda macam ni? Disebutkan ni, mereka yang mempelajari ilmu ini kebanyakan tak pasti pun siapa sebenarnya khadam ayat yang datang, yang akhirnya terlibat dengan pelbagai kegiatan amalan kebatinan. Kenapa dia buat macam tu? Nanti itulah yang nanti dia kata, bila dia amal nanti, bila mereka nak rawat orang, nanti akan ada khadam ayat ni datang tolong dia. Khadam ayat ni datang tolong dia untuk rawat orang, bagi tahu tentang penyakit itu, apa yang akan berlaku dan semisalnya, untuk buat tilikan, untuk bantu selesaikan masalah rumah tangga. Kemudian Dr. Amran Qasim dia buat macam orang kata bukan temu duga apa tu, interview lah dengan orang-orang yang terlibat dengan amalan ni. Dia kata ke sini, menurut seorang responden, khadam ayat ni bukan terdiri daripada golongan manusia. Bukan manusia, bukan jin, bukan juga malaikat. Semua bukan. Jadi siapa? Ia merupakan khadam, pembantu. Khadam ni khadim, pembantu kepada ayat yang dibaca dan diamalkan dengan kaedah tertentu yang mesti dibuat menurut cara yang diajar oleh guru tersebut. Memang betul ada hadis-hadis kata untuk kita nak elakkan gangguan syaitan, mereka akan guna hadis ni lah. Yang contoh syaitan yang dia pergi nak curi buah tamar tu kan, jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang akhirnya dia bagi tahu kat Abu Hurairah amalkan baca ayat kursi. Lepas tu Abu Hurairah report dekat Nabi SAW, Nabi SAW bagi tahu penipu tu cakap benar. Syaitan tu penipu tapi dia cakap benar lah, betul. Jadi orang-orang yang amalkan khadam ayat ni, dia gunakan dalil macam ni. Dia kata betul Tok syaitan ajar. Maksudnya siapa yang baca ayat kursi nanti dia akan dilindungi. Kita faham dilindungi oleh Allah, tapi mereka putar, dia kata siap. Maksudnya ada khadam kepada ayat. Contoh ayat kursi tadi akan datang membantu orang yang sentiasa baca ayat kursi, melindungi dia. Nampak tak? Dalil sahih tentang kelebihan ayat kursi, tapi datang golongan bomoh-bomoh ni, dia putar sampai jadi macam tu. Jadi ini kata pengarang kitab ni, ada sebahagian orang percaya sebahagian nama Allah kita kena ulang-ulang, sebab nanti kalau kita dah ulang-ulang contoh nama Ar-Rahman, 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 nanti khadam kepada nama Allah Ar-Rahman ni akan datang bantu kita. Panjanglah boleh cari artikel Dr. Amran Qasim ini, dia sebut
Orang yang praktis ni bagi tahu, ni pengalaman, dia buat kajian kan. Nanti muncul ada orang lelaki dalam jubah hijau, tiba-tiba muncul. Siapa yang datang tu sebenarnya? Nabi SAW ajar kita baca ayat kursi, tapi Nabi tak pernah bagi tahu kita pun kalau kita amalkan ayat kursi nanti datang khadam tu. Jadi inilah khurafat yang diislamkan. Tu khurafat diislamkan, karut-marut yang diislamkan. Sebab tu kadang-kadang syirik dia datang dalam bentuk yang kabur. Apa salahnya dia suruh ulang surah Al-Ikhlas 50 kali? Takkan dosa baca surah Ikhlas? Cuma guru tanya, ulang baca 50 kali, nanti khadam surah Al-Ikhlas akan datang kat kamu. Baca surah Al-Ikhlas tak salah, siapa nak baca lah banyak kali pun. Tapi bila dia baca dengan kepercayaan perkara tersebut, benda tu datang kat dia, lagilah dia yakin benda tu datang betul kat dia, lagi dia yakin dia telah disesatkan oleh syaitan. Nampak macam mana syaitan main kan? Baca Quran tapi sesat. Orang yang amal ni mesti dia baca Quran, dia amalkan ayat tertentu daripada Quran, tapi sesat juga. Jadi macam itulah syaitan menyusup, menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan, hatta dengan mengajak orang tu membanyakkan membaca Al-Quran, tapi tujuan baca Quran tu supaya khadam tersebut. Nauzubillah min zalik. Boleh jadi benda tu syaitan yang datang dalam bentuk orang, pergi bantu dia untuk rawat orang yang sakit dan semisalnya. Jadi kita jauhi kefahaman-kefahaman yang terpesong macam ni. Jadi insya-Allah sebahagian lagi kesalahan dalam beramal dengan nama Allah kita akan ulas pada minggu hadapan. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang persoalan? Muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan? Okey, kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.